S bar terus. Kita tahu yang ni is the S bar, average. And then is the R. R is the range. X bar maksudnya kita dapatkan average dia. Average kena bagi 4 lah tu kan, campur semua bagi 4. Okey. Kalau kita nak buat 3 titik perpuluhan ke, biasa dah jadi average dia 3 titik perpuluhan. Okay, yang lain kita terus calculate maksudnya we need to calculate this one. Kalau dalam exam banyak jugalah benda nak calculate Tapi betul ke data macam ni? Cantik no data dia. Semua 0.25 je. Maksudnya kalau macam ni tak ada control lah. Cantik sangat. Oh, mungkin dia kecilkan lagi 4 titik perpuluhan. Baru dapat. Tapi nampak data ni cantik lah. Tak ada perubahan. Okay, yang ni is the range. Kalau range, kat sini ada formula range tak? Maksimum boleh lah. Maksimum range tak ada, tapi maksimum minus minimum ada. Okay, maksimum minus minimum. Kita nak buat tu. Okay, maximum minus minimum. Okay. Kalau betul kalau betul calculation ni lah. Maksudnya maximum minus minimum. Okay. Okay, daripada sini kita dapatkan dia punya central line. Okay, central line tu kita nak dapatkan saya tulis CL lah, central line. Kalau untuk S bar chart, kita dapatkan grand average daripada semua S bar ni. Grand average. Maksudnya average lagi lah. 0.5 yang macam dia bagi target tadi kan, target 0.25. Kemudian average of range, central line for R chart 0.04. Okey, ni dia punya central line untuk R chart dan ni central line untuk S bar chart. Okey, kemudian kita dapatkan dia punya control limit. Okey, upper control limit. Okey, kalau upper control limit for S bar chart sama dengan central line plus A2 R bar. A2 kita dapat daripada mana? Kalau kita refer kat sini,
Okay, kalau kita refer table ni, tadi n equal to 4, 4 sampel, kita ambil nilai 0.729. Kita ingatlah ni, 0.729 untuk A2, kemudian 2.282 D4, D3 kosong. Saya kadang lupa benda ni, 0.729. Okey, tak apalah. Okey, 0.729 maksudnya 0.729 times the R bar. R bar ni lah. Dapat tu maksudnya terlalu banyak pula dia punya titik perpuluhan. Limitkan je 4. Okay. Kemudian kalau okey, ni lower control limit pula lower control limit equal to central line 0.25 minus A2 0.729 multiply the R bar. Okay. Dapat nilai ini. Itu lower control limit dengan upper control limit. Kemudian upper control limit for R bar, D4 R bar. D4 tadi 2.282. Okay. Kali dengan R bar. Tu formula dia senang sikit. Okay. Kalau 4 titik perpuluhan, 3 titik perpuluhan ke sini lah. Kalau nak buat 4 pun boleh. Dia jadi lain lah. Okay, kemudian lower control limit is D3 R bar. D3 tadi kosong. 0 multiply with R bar. 0. Okay. Tu kita dah dapat dia punya upper control and lower control. Sekarang kita plot lah dia punya control chart kan. Kalau kita plot kat sini, apa jadi lah. Kalau kita plot, contohlah plot saya pun tak pandai lah plot ni. Insert apa, chart yang sesuai apa. Ni ke kan. Macam chart ni je. Chart ni sudahlah. Kan. Tapi data ni kita nak masukkan apa lah. Okay. Jadi kita ambil dulu data ni. 1 sampai 15. Dan X bar. Okay. Atau ambil data ni je. Sekejap ni. Okey, yang ni yang buat boleh.
Okey, kita just guna benda ni je. Okey. Okey, kalau kita letak, kalau yang lain tu kita boleh draw lah kan. Dia punya apa ni? Dia punya line kan. Shape dia kita boleh dapatkan 0.25 tu dekat central line dia. Dia punya control limit, ini dia punya central line. Ni kita boleh buat warna-warna lah, apa-apa warna. Kemudian upper control limit biasanya kita buat merah ataupun apa, warna ni lah, warna control kan. 0.2527. Oh, dia dah pergi jauh lah. 0.2527 kita boleh ubah dia punya ni. Mungkin 2530 kat sini. Kalau lower 2473, kita letak 247 lah, boleh lah. 247. Maksudnya kat sini baru kita draw dia punya line lah. Tadi nak draw line, insert line je lah. Tak ada masalah lah ni. Kat sini lebih kurang. Kita nak tunjukkan tebal sikit je kan. Okay. Kita boleh copy ke paste. Two, 4, 7. Jadi kat sini kan lebih kurang lah. Okay. Kalau kat sini kita dah nampak jelas bahawa data tu adalah stable in control. Maksudnya data tadi S bar dia in control, dia tak ada masalah. Okay. Kemudian kalau dari segi range pun kita boleh buat macam tu juga. Okay, range gunakan graf mudah je ni. Okay. Title ni kita boleh ubah lah kan. Kita boleh ubah jadi apa, S bar. X bar R chart, S bar chart kan. Ataupun S bar control chart, boleh je. Yang ni is the R chart. R chart tu range lah. Okay, jadinya tu pun sama macam tadi ya. Central line dia berapa? Central line dia kat sini. .04, 0.004. Kemudian dia punya upper control limit ataupun ni 0.037 bawah sikit. Upper control dekat 0.08 kan. Jadi kita ubah dia punya range ni, maksimum dia 0.08. Okay, dia pergi atas ni. 84 dia atas sikit lagi. Okay. Kemudian lower control dia 0 kan. Ni pun kita nampak dia apa ni, within the control limit. Maksudnya dia punya range pun maksudnya proses ni adalah stable lah. Okay, ni proses ni adalah stable. Okay. Kalau kita gunakan apa, contohlah kalau kita gunakan software. Kalau kita guna software, kalau nak jadi engineer kita guna software lah. Kalau tak ada software baru pakai Excel.
Yang saya kata Minitab ni. Kita guna Minitab lagi cepat lah. Tapi Excel pun boleh guna. Kalau tak ada software, guna Excel pun okey. Okey, katakan kita data tadi kita ada X1, X2, X3, X4. Okey, daripada sini kita dah boleh guna. Kita pergi ke control chart. Variable chart for subgroup X bar R. Kalau X bar S ni, kalau dia punya N tu besar macam sampai 10. N10 kita guna S, the standard deviation. Yang ni S bar range. Okay, kita tengok all observation for a chart in one column. Bukanlah kan? Kita guna observation for a subgroup in one row of column. Baru ni betul. Jadi kita ambil sini. Select S bar R chart option. Dia punya mean, central line, kalau kita tak tahu, kita biarkan je lah. Kalau kita tahu, kita letak. Kalau target tadi 0.25, kita boleh letak. Kemudian estimate, kita nak full standard deviation ke ataupun nak R bar. Kita guna R bar, kita tak guna standard deviation. Kita guna R bar. Kemudian S limit ni sepatutnya kita letak 3. Tapi kalau tak, komputer dia tahu kira 3. This multiple of standard deviation dia punya control limit. Kemudian ni kalau test. Test ni yang saya kata dia tak okey tu apa? Runs rule runs rule. Storage. Ni kalau kita nak plot lah dia punya central line value, control limit value and plotted point value. Okey. Kita okey je lah. Kita dapati graf seperti ni tadi. Sama tak dengan Excel tadi kan? Tadi Excel dia dapat macam ni graf dia. Okey. Jadinya ni graf daripada apa Minitab lah. Jadi kita boleh type lah apa-apa dia punya tajuk jadinya Minitab ni memberikan apa dia terus dah siapkan. Kalau ni kita kena kira lah, Excel kena kira satu-satu. Okay. Tu maksudnya kita macam mana nak buat control chart lah. Sebenarnya senang je buat control chart yang kita ingat dia punya S bar, kita dapatkan average data tu kan. Data apa, X1, X2, kita dapat average, kemudian kita dapat range. Kita kena ingat formula dia. Upper control limit, lower control limit. Kemudian terus plot. Terus plot. Apa yang kita nak plot kat sini adalah X bar untuk X. Ni X bar chart. Maksudnya yang ni sample mean kan. Sample mean ni dia punya S bar lah. Yang ni adalah nilai S bar. Kalau bawah dia punya sample range. Ni R. Dia punya nilai R yang kita plotkan. Dan kita tengok dia within control or out of control. Ataupun kita boleh tengok lah dia punya pattern. Pattern dia ada trend ke. Tapi ni dia nampak dia turun naik within the central line, maksudnya ni adalah stable process. Ni stable process. Okey. Itu satu contoh. Okey, kalau kita nak tengok contoh yang lain. Okey, yang ni sikit je ni S4 soalan 4 kan. Masa nominal untuk menaik taraf sebuah komputer 80 minit.
Sebanyak 6 sampel dengan setiap satu melibatkan 5 pemerhatian. Apa ni? 5 pemerhatian. Okey. Telah diambil dan keputusan adalah seperti jadual. Okey. Kirakan had kawalan, upper control limit, lower control limit. Untuk S bar, kirakan had kawalan. Untuk R chart, adakah proses ini berada dalam keadaan terkawal. Okey. Ni sebenarnya apa? Kita kena faham lah. Ni kalau sampel maksudnya yang ni N sama dengan 6. Okey, N sama dengan 6 tapi pemerhatian dia punya subgroup sampel lah. Dia punya subgroup sampel tu dia ambil 5 kali ni. Mungkin setiap 80 minit lah. Tak pasti apa benda yang dia kata 80 minit ni. Okey, katalah saya ambil ni, kita tunjukkan, kita gunakan apa? Macam Excel juga tadi. Okey. Mungkin kalau harap dapat siap sampai pukul 10 ni. Ni S4. Okey, yang ni adalah dia punya X bar. Ni adalah range. Okey. Macam biasa juga tadi, yang ni dia punya subgroup number. A, B, C, D, E ataupun 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dapatkan dia punya S bar. Dia punya average. Oh, apa ni banyak sangat. Okey, mungkin 2 titik perpuluhan. Okey, kemudian range, kita ambilkan maksimum. Maksimum daripada data ni. Minus minimum. Okey. Mungkin ni dapatlah kita ada data. Ianya yang kita nak buat adalah kita nak tahu dia punya central line, upper control, lower control. Kemudian central line adalah average. Kita dapatkan grand average for S bar dan average for range. Okey. Upper control, kita ingat lagi formula dia. Central line X double bar plus A2 R bar. A2 kita lihat yang sini N sama dengan 6. Dekat sini N sama dengan 6. Kita guna 0.483. Kalau sini 2.004. 0.483 483. multiply with the R bar. Okey, dapat ni. Mungkin kita 3 titik perpuluhan ataupun 2 titik perpuluhan. Okey. Kemudian lower control limit, central line minus A2 0.483 multiply the R bar, kita dapat 79 something. Okey, kemudian untuk R chart D4 tadi 2.004 kali R bar kemudian lower
kosong tadi kan, 0 multiplied with R bar 40. Okay. Ni kita dah dapat. Macam biasa kita plot apa tu, kita plotkan dia punya ni, export, insert. Guna yang mudah aja ni. Ni R, S bar lah, S bar chart lah. Okay, S bar chart. Dekat sini kita tengok control limit lah. Control limit dia boleh sampai mana kita letak dia punya maximum value. Okay, maksimum dia 80.8 lah. Ataupun kita letak 80.9. Okay. 80.9 ataupun 90 pun boleh. 81 lah, 81. Okay. Kemudian lower 79.04. Maksudnya kat sini minimum 79 pun okey. Tapi ada yang bawah lagi tadi kan, 78 pun okey. Okey, baru kita betulkanlah dia punya apa ni. Kita tengok dia punya line lah. Insert. Kita buat control limit dia. Control limit berapa? 80.88. Lebih kurang kat sini. Okey, dari segi apa control limit tak ada masalah. Dan lower control limit kita tengok. Lower control limit dia pergi mana? Lower control limit dia 79.04. Bentar, 9.04 dekat sini. Dia range ni mungkin kita boleh ubah lah dia punya apa, dia punya scale kat sini boleh ubah. Nampak macam ada tak data yang bawah daripada ni tak ada kan, maksudnya masih kat bawah, masih apa, masih within the control limit. Okay. Ni 79 lah. Okay, ni lebih tepat lah. Central line dia kita draw jugalah. 79 apa. Central line dia kita draw juga. Okay. Kemudian kita dapatkan R chart. R chart based on this point. Semua tak ada out of control pun Nanti mungkin kita lihat yang lain lah. Contoh soalan final ke yang ada out of control. Okay, kalau range dia punya upper control, dia 3.8. 3.8 dah jauh lah kan, dia dah kat atas. 3.8. Kemudian lower control limit is 0.
Global country limit dekat bawah lah, 0 kalau nak draw boleh lah. Okay, maksudnya ni pun stable, tak ada masalah. Tapi kita boleh, kalau kita nak bincangkan kat sini, kita dapati dia punya pattern tu is the trend pattern. Maksudnya pattern dia tu kemungkinan lah, mungkin pada point ke berapa nanti dia akan out of control. Tapi kita kata now currently the process is in control, but the pattern of the control chart shows the trend of increasing data or increasing dimension towards out of control. Okay, ni kita boleh bincang, nampak the trend dia naik, nampak cantik dia naik, nanti dia turun lagi sikit, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Okay, itulah maksudnya dalam control chart kita biasa perbincangan kita macam tu. Mungkin nanti kita akan lihat contoh final exam macam mana. Biasanya memang macam ni je. Kita ada data, kemudian soalan kita taklah direct macam ni. Kita terus kadang-kadang terus determine or propose based on the situation or based on the data, propose the condition of the process. Kita kata macam tu je. Propose the condition of the process. Jadi nak propose tu bukan boleh terus propose. Maksudnya kita kena draw dulu control chart. Nak draw control chart, step-step dia tu lah. Dapatkan S bar R, upper control, lower control, central line. Kemudian plotkan dan lihat dia punya keadaan data tu. Sama ada dia berada within the control limit ataupun dia ada trend towards out of control. Kan? Itu kita propose lah the situation. Itu pun contoh dah markah dia tinggi lah. Sebab apa? Ada plot, ada apa semua calculation kan. Ni mungkin macam politeknik ni. Sebab apa? Kira satu-satu kan. Satu-satu kan. Yang kita dalam final exam macam kadang-kadang through direct aja. Propose the condition of the process. Maksudnya dah kita kena buat step-step tu semua. Okay, ni boleh cuba buat lah. Boleh cuba buat, tengok macam mana. Kalau malas nak buat manual, buat pakai Excel lah. Cepat. Tapi dalam exam memang kita kena buat manual lah. Okay, saya rasa sampai sini dululah. Mungkin harap kalau hari Khamis kita dapat buat kelas. Saya nak bagi sedikit macam teori lah. Sebelum ni kita ada tertinggal ergonomik. Ergonomik tu ada satu soalan dalam final exam. Dan juga mungkin kita dapat tengok Six Sigma ke minggu depan tengoklah kalau kita nak buat kelas. Kalau kita buat pun hari Isnin sajalah. Kita terus fokus kepada soalan final exam. Saya rasa sampai sini dululah kelas hari ini. Terima kasih untuk perhatian.